أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dipertemukan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima segala amal khair yang kita lakukan. Beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, yang pertama beriman dengan kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman dengan kewujudan Allah merupakan hubungan kuat dan pertalian yang kukuh di antara Khaliq dengan makhluk, yaitu di antara Allah dengan manusia, di mana manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia di alam dunia ini. Sedang semulia-mulia yang ada di dalam tubuh manusia adalah hati, dan semulia-mulia sifat yang ada di dalam hati itu adalah keimanan. Baik, ini terkait dalam kehidupan kita ni. Sebagai seorang yang sebut sebagai beriman, bila sebut sebagai beriman, mestilah melalui hati yang sehat. Dan bila sebut beriman, mesti ada satu pegangan. Kalau sebut beriman tapi tak ada pegangan, tidak ada keimanan, maka ianya tidak dikira sebagai beriman. Jadi yang pertama ini bicara kita beriman kepada kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala, memerlukan kepada i'tiqad ataupun pegangan daripada hati kita yang begitu yakin 100%. Tidak boleh ada sedikit pun keraguan dalam hati kita berkaitan dengan kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jelas. Keimanan itu bukanlah hanya semata-mata ucapan yang keluar daripada mulut seseorang sahaja. Tak cukup sekadar di bibir mulut mengakui bahawasanya ia beriman kepada kewujudan Allah ataupun beriman terhadap kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi keimanan yang sebenarnya adalah merupakan akidah atau kepercayaan yang timbul dari hati seseorang tadi, seseorang yang beriman itu, yang didorong oleh perasaan cinta dan kasih terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala
lebih dari segala yang dicintai dan dikasihi dari apa yang ada di dalam dunia ini. Maknanya ia terkait. Hati kita kena telus yakin, bukan sekadar ucapan di mulut saja, dan didorongi oleh perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melebihi segala apa yang kita rasa kasihnya kita terhadap segala yang ada atas dunia ini. Itulah orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan sanggup meninggalkan kelazatan dunia. Dia sanggup melakukan kepayahan dan kesusahan. Apa di antaranya? Bila mana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memerintahkan kita melaksanakan kefarduan, sebagai contoh kefarduan puasa. Perintahnya berpuasa itu menahan diri kita daripada makan dan minum, daripada terbitnya fajar sampailah terbenam matahari. Separuh hari kita bertahan, kita berlapar. Adakah kalau mengikut logik akal, mengikut akal kita, berlapar itu satu perkara yang seronok? Kalau ikut akal kita, lapar tu seronok ke? Tentu tak seronok. Sebab yang memberikan kita seronok adalah kenyang. Ada orang lapar dia suka, ya aku kalau lapar dia memang suka sangat. Lepas makan, alhamdulillah, dapat makan, kan? Mana kenyang tu dia suka. Tapi oleh kerana perintah Allah supaya berlapar, maknanya perkara yang dia tak suka, tapi oleh kerana perintah Allah, itulah cinta kepada Allah melebihi segala. Termasuk juga dalam perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ikut kiraan, dalam urusan muamalah, dalam urusan perniagaan, memasukkan unsur riba itu memberikan keuntungan yang besar, ataupun melibatkan unsur rasuah itu memberikan keuntungan yang cepat. Kadang-kadang tak perlu modal pun, hanya guna idea sahaja. Tetapi ikut akal kita, seronok tak kalau kita dapat keuntungan yang cepat, kita dapat kekayaan yang cepat, kita dapat keuntungan yang lipatan kali ganda? Tentulah bagi manusia ni seronoklah. Tapi disebabkan oleh itu merupakan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang beriman dia akan tinggal, walaupun pendapatan dia dikira sebagai kai pagi makan pagi, kai petang makan petang. Tetapi sumber yang dia dapat adalah sumber yang halal, bertepatan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di antara orang yang kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanannya begitu jelas, begitu kuat terhadap kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih
wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah wahai Muhammad, jika bapa-bapa kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan istri-istri kamu atau suami kamu dan kaum keluarga kamu dan harta benda yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu bimbang akan merosot dan rumah-rumah tempat tinggal kamu yang kamu sukai, jika semuanya itu menjadi perkara-perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad untuk agamanya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya, yakni azab, siksaan, kerana Allah tidak akan memberi petunjuk terhadap orang-orang yang fasik. Perintah supaya kita kasih ataupun taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala ini, sehingga kan Allah memberikan ancaman. Orang yang Allah berikan segala nikmat yang atas dunia ini, tak kiralah dari sudut keluarganya, keturunannya, anak-anaknya, harta bendanya, kalau kesemua ini menyebabkan dia lebih kasih daripada Allah Subhanahu wa taala, maka tunggulah siksaan daripada ataupun azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah bagi semua. Allah bersifat dengan Ar-Rahman. Allah bagi semua. Orang yang beriman maupun tidak beriman, Allah bagi. Tetapi membezakan antara beriman dan tidak beriman adalah orang yang beriman, bila dia terima ataupun menerima nikmat Allah ini, dia menjadi hamba yang bersyukur. Apa tanda hamba yang bersyukur? Dia taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bila Allah bagi segala benda atas dunia ni, dia menjadi lalai. Bahkan sampai ke peringkat hilang keyakinan dia pada Allah Subhanahu wa taala. Oh, aku dapat projek ni hasil daripada kepandaian aku sendiri. Dan aku sihat ini adalah hasil daripada usaha aku sendiri. Sehingga lupa sandaran tu nak diletakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lupalah. Bahkan yang menjadi bimbangnya, di sebalik kealpaan atau kelalaian itu, kita bimbang kita berada dalam golongan orang-orang yang fasik. Mereka yang beriman dengan kewujudan Allah ialah mereka yang mengiktikadkan, berpegang dengan iktikad yang jazam. Jazam dia tak berubah dah, dia pasti tetap. Tak usah buat lagu mana lah, tak usah hugut macam mana lah, walaupun dihugut bunuh, walaupun dihugut di penjara, ya, tapi dia tetap. Kamu ni contoh-contoh kan, kamu kena mengatakan Allah itu wujud tapi berbilang, bukan satu. Ada yang menjaga langit, ada yang menjaga bumi, ada yang menjaga siang, ada yang menjaga malam. Tapi bagi orang yang benar-benar disebut sebagai jazam ini, tak, walaupun jasadnya di penjara. Apa contoh sahabat Bilal bin Rabah, di saat dia meletakkan pengakuan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala, tengok membiarkan jasadnya diseksa oleh makhluk. Sesama makhluk sanggup dibiarkan diseksa sesama makhluk. Manusia menyiksa dia, bos dia lah, tuan dia. Tetapi lebih rela dia disiksa oleh manusia daripada disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keimanan yang jazam, yang tetap, yang pasti, yang tak berubah.
Maka i'tiqad yang jazam ini ada beberapa perkara yang kita perlu tahu. Yang pertama, yang kita nak pegang tadi ni, kita kena tahulah apa benda yang kita nak pegang. Kalau sekadar sebut tapi tidak ada poin yang nak dipegang, masalah juga. Jadi yang pertamanya mengiktikadkan bahawa Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan alam ini serta makhluk-makhluk yang ada di dalamnya, dan mengiktikadkan juga bahawa Allah mengurus dan mentadbir alam ini. Itu yang pertama. Apa yang kita nak pegang, apa yang kita nak iktikadkan, yang pertamanya tentang kewujudan, terhadap kewujudan Allah ini. Yang pertama sekali, kita kena beriktikad, kita kena yakin benar bahawasanya yang menjadikan alam ini, yang menjadikan segala makhluk yang ada di alam ini, di langit, di bumi, di laut, di hutan, keseluruhannya ini adalah tak lain dan tak bukan, yang menciptanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahupun perkara-perkara yang dikhabarkan dalam perkara-perkara syam'iyah, syurga, neraka, ataupun perkara-perkara gaib, kesemuanya ini kita kena beriktikad bahawasanya yang menciptanya adalah, yang menjadikannya adalah tak lain dan tak bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta kita beriktikad bukan sahaja Allah menjadikan, dibiarkan begitu, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengurus tadbir perjalanan. Kita melihat perjalanan pertukaran tadi malam, sekarang dah malam lagi, dah siang dah. Tadi gelap, kita balik lepas ni dah cerah. Semalam dah berlalu, hari ini kita sedang melalui. Suruh pasang ombak ataupun air laut, ada masa dia surut kering, ada masa dia datang penuh. Hujan turun, perjalanan hujan turun. Titisan hujan itu sama besar, turun dalam bentuk bertitik-titik titisan. Dia tak turun macam kita tuang air daripada baldi. Kesemuanya maknanya mengurus tadbir perjalanan kita. 10 tahun lepas, usia kita lain, warna rambut kita lain, warna janggut kita lain, kulit kita masih tegang. Hari ini tengok balik sama tak? Iras muka sama, berkedut. Janggut dah mula bertukar warna, rambut dah mula bertukar warna. Kalau dulu 5 tahun lepas mungkin gigi kita penuh lagi, hari ini mungkin tinggal sebatang. Contoh kan, ini contoh-contoh lah. Nak cerita kata perjalanan itu disusun atur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Silih berganti, siang malam, siang malam, siang malam. Ada yang mengaturnya, yang menyusun perjalanan ini. Tak lain dan tak bukan, kita kena beriktikad bahawasanya ini telah disusun atur. Maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan, mengurus dan mentadbir sekalian alam ini. Apa buktinya? Sebagai satu dalil yang diletakkan oleh pengarang dalam kitab ini, Inna Allaha rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil layla an-nahar yatlubuhu hathithan wasyamsa wal qamar wan nujuma musakharati bi amrihi
ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Surah Al-A'raf. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah. Jelas, inna rabbakumullah. Allah nyatakan sendiri supaya kita ni jelas, Tuhan kamu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu ia bersemayam di atas arasy. Ia melindungi malam dengan siang, yang mengiringinya dengan deras, maknanya berselisih, siang bertukaran, siang malam silih berganti. Dan ia pula menciptakan matahari dan bulan serta bintang-bintang, semuanya tunduk kepada perintahnya. Allah perintahkan bulan keluar pada waktu malam, bulan tak terbit waktu siang. Allah perintahkan waktu siang itu waktu cerah terang, maka matahari mengeluarkan cahayanya, taat pada perintah Allah. Kepada Allah jualah tertentu urusan menciptakan sekalian makhluk dan urusan pemerintahan. Maha suci Allah yang menciptakan dan mentadbir sekalian makhluk. Firman Allah Ta'ala ini jelas menjelaskan kepada kita tentang kekuasaan, keesaan dan kemurahan Allah Azza wa Jalla, untuk mengingatkan manusia supaya beriman dan menyembahnya serta taat kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa, mampu untuk melaksanakan berdasarkan kepada qudrah dan iradah. Hebat kalau kita tengok Allah ciptakan perjalanan. Bagi satu contoh, kalau kita tengok dalam National Geographic, kambing yang berada di atas gunung. Kambing bukan ada tangan pun nak berpaut, bukan pakai tali, boleh memanjat. Kalau kita tengok dia ambil gambar dari jauh tu, dekat satu dia macam teping simen, kambing kat situ. Hebat. Kita tengok unta ni dia makan apa? Di antara makanan dia daun kaktus. Kan ada duri, kita tengok dia kunyah selamba je. Kita nak pegang tu pun ish jenuh cari tempat tak ada duri. Dia ambil kunyah selamba. Nampak macam sedap, menyelerakan betul. Hebat Allah ciptakan. Allah ciptakan manusia pun cukuplah kita tengok kehebatan Allah ciptakan manusia. Daripada tak ada. Daripada tak ada. Dan bermulanya bentuk itu daripada air. Kalau ikut logik akal, fikiran akal, macam mana air boleh jadi ini sampai besar macam ni? Daripada setitik air sampai ni jadi besar macam ni. Macam mana air itu pula boleh dibertukar menjadi darah, boleh bertukar menjadi daging, boleh tumbuh pula, bentuk pula tulang belulang. Manusia sama tak? Manusia haiwan daripada air, tapi manusia ni dia jadi bentuk manusia. Haiwan dia jadi bentuk haiwan. Kucing jadi bentuk kucing. Tak pernah bertukar kucing jadi bentuk anjing. Mak kucing tiba-tiba beranak keluar anak gajah. Dia ikut jalan apa ni? Anak dia gajah, mak dia kucing. Tapi boleh berlaku tak? Itu berbalik pada bicara tentang nanti dah sifat harus bagi Allah Ta'ala. Boleh jadi. Saya kata keindahan kalau kita fikirkan dari sudut, siapa yang buat? Ni handphone kita hari ni. Kalau dulu permulaannya telefon ni pakai wire, bersilang-silang. Kalau kena rumah taman ni, rumah ni masuk bersilang-silang, bukan boleh tarik dari rumah sebelah.
Kan orang cakap semua satu taman juga, bersilang-silang. Hari ni tak nampak ada mana wayang tiang-tiang boleh potong halis uang tak okey. Bercakap berada di Amerika macam tu, di Afrika, Arab Saudi, berada di Mekah, cakap dengan kita real, nampak boleh juga. Kita kata itulah orang yang tak beriman, dia kata itulah kehebatan siapa yang mencipta telefon, itulah dialah hebat. Ya, kita tak nafi yang mencipta handphone buat semua manusia, tapi kecerdikan itu datang daripada orang yang beriman. Dia tak nampak kehebatan itu ada pada manusia, kerana manusia ini juga adalah makhluk. Tak nafi Allah bagi kelebihan pada dia, tetapi yang orang yang beriman, dia tak rasa heran. Orang yang beriman, dia tak rasa heran, sebab dia yakin Allah berkuasa untuk buat apa sahaja. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan malam dan siang silih berganti terus menerus disebabkan edaran bumi sentiasa berputar dengan deras. Ini kesemuanya adalah sebagai bukti bahawa alam dan makhluk yang ada di alam ini di bawah urusan dan takbir Allah yang wajib diiktikadkan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Esa, berkuasa secara mutlak mengurus dan mentadbir alam dan makhluk-makhluk yang ada di alam ini. Di sinilah letaknya keimanan terhadap kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru satu. Yang kedua, mengiktikadkan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah berhak dipuji, dan dialah yang layak menerima pujian dari orang-orang yang beriman. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalil yang paling mudah. Kata apa dalil yang selayaknya Allah menerima pujian? Kita duk baca sehari berapa kali kita baca. Hak wajib dalam sembahyang satu, hak zikir lepas sembahyang, hak tahlil lagi, hak duk saja-saja ulang jadi sebagai amalan zikir harian. Berapa kali? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Dan juga dalil yang kedua, falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ard rabbil alamin. Maka bagi Allah jualah tertentu segala puji, Tuhan yang mentadbirkan langit dan Tuhan yang mentadbirkan bumi, Tuhan sekalian Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Maknanya kelayakan diberi pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita puji manusia tu puji juga. Terima kasih sahabat, kamu orang yang hebat. Tetapi kita puji Allah taklah sama. Kerana kalau sama, makna tidak ada perbezaan antara Allah dengan makhluk. Puji makhluk atas dasar kepandaian dia, yang diberikan kepandaian itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mengiktikadkan bahawa petunjuk Allah sebenar-benarnya petunjuk. Orang-orang yang beriman wajib menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjunjung titah perintahnya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Qul inna hudallahi huwal huda wa umirna linuslima li rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad,
Sesungguhnya petunjuk Allah itulah sebenar-benar petunjuk, dan kita diperintahkan supaya berserah diri kepada Allah, kepada Tuhan yang memelihara dan mentadbir alam ini. Kalau Allah tutup petunjuk dia, manusia tak akan dapat jalan yang lurus. Kadang-kadang kita rasa kita ni pandai dalam menyampaikan. Bagi contoh, kalau bab menyampai kita hebat, kita rasa kita mampu mengislamkan seseorang, bagi contoh. Tapi kalau tidak ada petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, tak akan dapat. Kadang-kadang kita rasa kita ni, kalau aku cerita tentang Islam, keindahan Islam, kepentingan agama kita ni kepada agama Islam, agak kita cerita ni, orang yang tak beriman ni, dia boleh terima ke tak? Boleh terima ke tak? Tapi kalau kita baca sirah, bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab sebelum dia memeluk agama Islam, bagaimana keadaan sifat dia, sikap dia, bengisnya. Kalau baca sejarah hidup dia, memang kalau ambil ukuran akal, dia tidak akan terima Islam. Tapi bila Allah berikan petunjuk, maka bukan sekadar dia terima Islam, dia sebagai khalifah. Begitu juga Abu Talib, bapa saudara Nabi. Kalau ikut logik akal, Abu Talib ni bapa menakan dia, satu bapa menakan Nabi. Yang kedua, orang yang jaga Nabi. Orang yang jaga Nabi di saat kematian ibu, ayah dan pendengar ni, datuk, Abu Talib yang sambung jaga dia. Bahkan ketika dia diganggu di Mekah dalam urusan dakwah, Abu Talib dah sebagai pembela, sebagai orang yang mempertahankan dia. Tapi bagaimana pengakhiran kematian Abu Talib? Kalau ikut dah duduk dengan Nabi, jaga Nabi juga. Tapi itulah bila sebut tentang keyakinan terhadap hidayah itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka petunjuk yang Allah berikan kepada kita, Allah turunkan Al-Quran, zalikal kitab la raiba fi. Ni Al-Quran ni Allah turunkan kepada kita sebagai petunjuk kita. Orang yang yakin terhadap petunjuk Allah, dia akan ambil, dia akan terima, dia akan aman, dia akan buat, walaupun ianya sukar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Satu tugas yang Allah sebutlah supaya kita ni sebagai orang yang beriman ini wajib melaksanakan tugas mengajak kepada kebajikan, kepada kebaikan. Tugas ini berat ke ringan? Tugas ni dipanggil tugas dakwah ni. Tugas dakwah ni bukan kita hanya letak atas satu-satu badan-badan NGO, bukan kita letak atas bahu kepala ustaz-ustazah je. Tugas dakwah ni kewajipan kepada setiap individu. Tugas dakwah ni nak ajak orang buat baik ni senang ke susah? Kita cakap senang, saya bercakap ni mudah, sebab yang hadir ni memang hadir tujuan nak pergi kuliah, memang hadir tujuan nak dengar ceramah, mudah. Kita nak bercakap ni, nak pergi bercakap pada orang yang tak nak dengar, jenuh silat, jenuh menuntut ilmu, macam mana nak tackle, macam mana nak bagi dia faham, macam mana cara kita nak sampai. Orang pelbagai, ada panah barannya, ada macam-macam. Jadi bukan mudah kerja nak menyampaikan dakwah. Begitu juga lagi teruk, lagi susah bila kerja nak mencegah kemungkaran. Lagi susah nak mencegah kemungkaran.
Kemungkaran yang dah ada sekarang ni pun banyak dah. Nak mencegah pun tak mampu nak mencegah. Tiba-tiba ada pula yang nak buat masuk tambah lagi kemungkaran. Orang-orang yang berautoriti pula nak tambah lagi kemungkaran, kemaksiatan. Lagilah susah. Tapi inilah yang orang yang yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Susah, payah, perih, mereka akan hadapinya dalam keadaan penuh yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi nak bawa, nak sampaikan kepada masyarakat yang berada dalam keadaan jahil, penyembahan mereka kepada patung-patung. Masyarakat tu dia percaya patung ni boleh bagi dia makan, patung ni boleh bagi dia minum, patung ni boleh bagi tanaman dia subur. Tu kepercayaan masyarakat pada ketika itu. Allah perintahkan hantar Nabi untuk nak ubah kepercayaan yang sekian lama dah, yang menjadi ikutan daripada tok nenek diorang dulu lagi. Nak ubah kepada satu penyembahan yang mereka lihat pada zahirnya, kepada penyembahan yang tak boleh dilihat. Susah ke senang? Susah ke senang dalam keadaan pada ketika itu. Tapi oleh kerana yakinnya Nabi SAW terhadap perintah, yakinnya para sahabat sanggup bersama dengan Nabi, mereka menerima berbagai ujian. Ada yang dibunuh, ada yang disiksa, ada yang dihina, dicaci. Tetapi keyakinan, kesungguhan mereka dalam usaha yakin terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, mereka korbankan. Sampailah kita boleh rasa menikmati, memahami, menganuti agama Islam itu. Maka menjadi tanggungjawab pada kita sebagai kesinambungan melaksanakan tugas. Tapi nak cerita kata bukan satu perkara yang mudah. Berbagai cabarannya. Baik. Berapa? 7. Baik, kita ambil yang last, yang keempat, mengiktikadkan bahawa ibadah-ibadah yang kita kerjakan adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala dan secara ikhlas selaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Kita semayang ataupun kampanye ini, doa ni awal-awal pagi lagi kita sebut dah. Kita tak faham apa yang kita sebut. 50 tahun dah kita sebut ni, 60 tahun dah kita sebut. Setiap kali permulaan awal-awal, sama ada dalam solat sunat sebelum subuh ataupun solat subuh lah, kita kata kefarduan yang awal pagi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Dia tak berhenti setakat tu, lillahi rabbil alamin. Segala benda, sembahyang kita, pengakuan sembahyang kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita ni, tak boleh ditakkan lillahi rabbil alamin. Maka orang yang beriktikad sedemikian, maka dia akan mampu melaksanakan. Dia akan cuba sedaya upaya untuk melaksanakan yang terbaik dengan penuh keikhlasan. Walaupun nak bangun pagi ni, bagi yang hadir ni mudah. Kita yang dapat hadir ni syukur Allah pilih kita mudah. Berapa ramai lagi yang tak mampu nak bangun pagi? Berapa ramai lagi yang tak mampu nak bangun pagi atas perintah laksanakan solat? Kadang-kadang kita
suluh dalam rumah kita sendiri pun berlaku sedemikian. Kita dah balik kuliah subuh dah, tengok selimut tak gerak lagi, tak berubah lagi. Tapi bukan di sini lah cita-cita kawasan-kawasan dalam mungkin sejuk lah kot. Tapi orang yang yakin terhadap yang kefarduan yang kita buat, hidup mati kita ni tak ada bukan kerana Allah Subhanahu. Susah senang bagi kita untuk ukuran kita. Nak berpuasa, nak kena berlapar. Kenapa kena berlapar? Ukuran kita rasa susah. Tapi bila kita yakin, etikad kita tidak ada bebelah bagi, itu adalah perintah Allah, maka kita akan dapat melaksanakan. Bahkan bukan sekadar melaksanakan, melepaskan tanggungjawab, kita akan mampu untuk buat dengan lebih penuh dengan keikhlasan. Sekolah sekadar dahulu, kita ambil 4 dulu, dia ada 15. Kalau nak buat habis 15 ni sampai bayang zuhur lah kalau habis. Jadi sekolah sekadar tu kita ambil sikit-sikit, kan? Kita faham. InsyaAllah kita akan sambung yang kelima tu pada masa akan datang. Sekolah sekadar tu sedikit perkongsian ulang kaji. Ini bab-bab ulang kaji dia sebenarnya mengingatkan kita tentang pegangan ataupun etikad kita supaya kita tidak tergelincir. InsyaAllah bagi ada manfaat untuk kita bersama. Salah silap sama-sama kita memberi teguran dan perbetulkan. Aku lupa lihada wa